bulan lah sebabnya cabut dari ini tak kenal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang dihormati Fungsi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah mudah-mudahan dengan turunnya hujan lebat belakang biasa ramai kan, sebagai satu cabaran. Alhamdulillah, yang hadir ke surau insya-Allah golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam surah yang dibacakan tadi, iaitu surah Al-Ma'idah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54, bagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan-golongan yang mempunyai ciri-ciri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini iaitu golongan yang istimewa, bukan golongan KU, tapi golongan yang istimewa darjat ataupun martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang mana Allah seru kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an din, barang siapa di antara kamu yang berpaling tadah ataupun keluar, ataupun istilahnya kalau dalam bahasa Arab ni dia taradud. Taradud ni dia antara dia tak sebelah kanan tak sebelah kiri, di tengah-tengah. Dia taradud, dalam hatinya timbul perasaan yang insya-Allah sangka. Kalau disebutkan dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada golongan yang disebutkan barang siapa yang keluar daripada agama Islam ataupun berpaling tadah daripada agama Islam, Allah Subhanahu wa taala sambung ayat yang seterusnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ataupun menggantikan golongan ini dengan satu golongan yang mereka ini cinta di kalangan mereka ini dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan golongan ini iaitu orang-orang beriman ini, orang mukmin, di kalangan mereka ini ada sifat cinta dan kasih sayang. Contohlah kita di Korea ni kan, kita masih adalah saya di sebelah Bungkul kan, Bungkul Sri Siantan. Kalau di situ kita saling kenal mengenal orang mukmin yang kasih dan sayang di antara mereka ini dan cintanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua disebutkan dalam surah Al-Maidah ini, azillatin 'alal mu'minin, iaitu mereka ini bersifat rendah diri ataupun husnuzan. Kita kadang-kadang dengan sesama Islam ini kadang-kadang lebih teruk lagi hubungan kita dengan orang Islam. Bahkan ada timbul perasaan syahwat kita. Sebab tu dalam sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asas yang diletakkan di kalangan kaum kerabat awal dalam sirah bagaimana pembentukan penyebaran agama Islam itu ditanamkan, iaitu akidah berukhuwah ataupun menjalinkan hubungan silaturahim itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga pada hari ini kita ada suasana wujud keadaan yang baik. Kalau dijemput kenduri datang kan, alhamdulillah ada jemputan tahlil ataupun yang diberikan oleh saudara mara kita, jiran tetangga, kita hadir. Dan ini menimbulkan suasana ataupun menimbulkan satu keadaan yang cukup baik. Yang kedua, yang seterusnya, yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang seterusnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu a'izzatin 'alal kafirin, iaitu kita bertegas. A'izzatin 'alal kafirin, iaitu kita bertegas ataupun ada prinsip dengan apabila kita berhadapan dengan orang bukan Islam atau orang kafir. Kadang-kadang kita orang Islam ni, kita jangan, betul lah kita saling menjalinkan hubungan baik. Contoh, kita ada jiran tetangga daripada kaum Cina misalnya, kaum India. Tapi apabila berlaku berkaitan dengan agama, kita perlu ada prinsip, dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa permasalahan, sebab orang Islam ini dia berpegang kepada dua. Disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktum amrayn lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu ini tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah wa sunnati, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu orang Islam apabila berhadapan, kita deal ataupun kita ada diplomasi dengan orang bukan Islam, kita ada prinsip dan asasnya. Bukan kita sewenang-wenangnya boleh mengadakan hubungan ataupun perjanjian dengan orang bukan Islam, kita ditindas misalnya. Sebab tu dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah ni berlaku dalam bulan apa, tuan-tuan? Dalam bulan dah bagi clue depan, Zulkaidah. Kita ni nak masuk Zulhijjah kan, masuk musim haji. Kalau kita lihat dalam perjanjian Hudaibiyah ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan satu perjanjian yang melibatkan kafir Quraisy, yang mana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat perjanjian ini berat sebelah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandangan dia menjangkau ke hadapan. Mungkin pada awalnya dalam perjanjian ini dilihat ada tidak memberikan satu kebaikan kepada orang Islam, bahkan merugikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada Rasulullah, membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan bagaimana nak membawa agama Islam ini. Dan akhirnya perjanjian Hudaibiyah ini memberikan kejayaan kepada umat Islam. Walaupun pada awalnya nampak orang Islam boleh masuk ke Madinah dan ada yang tak boleh masuk ke Mekah, ada perjanjian yang disebutkan. Para sahabat pun nampak macam yakin tak yakin, tetapi akhirnya taat dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kejayaan dan kemenangan yang diperolehi oleh umat Islam, iaitu yakin dan percaya dengan apa yang disebutkan ataupun yang diberikan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, ciri yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, iaitu yujahiduna fi sabilillah. Yujahidun ini asal kalimah adalah juhud. Juhud ni sebut, kalau di Malaysia ni biasa sebut jihad. Jihad ni maksud kata ni kita bersungguh-sungguh. Al-juhud. Contohlah lepas habis solat Isya nanti kan, kita pergi warung, pergi kedai mamak. Nak makan tu, order dengan mamak 8 keping roti canai. Maksudnya dia seorang yang
berjihad. Berjihad dalam makan wacana. Maksudnya bersungguh-sungguh. Dalam arti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yujahiduna fi sabilillah, iaitu orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah ini disebutkan fi sabilillah ini pelbagai. Dalam kita contoh yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumah nak tuntut ilmu, niat untuk ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bagaimana golongan-golongan yang disebutkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mempertahankan prinsip apabila berhadapan dengan permasalahan, dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, juga merupakan orang yang mempertahankan atau berada dalam jalan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, ciri yang terakhir yang disebutkan wala yakhafuna lawmata laim, iaitu mereka ini, golongan-golongan ini tidak takut dengan celaan yang mereka akan hadapi, iaitu tidak takut akan celaan orang yang mencela. Sebab kalau kita lihat pada akhir-akhir ini, mutakhir ini, orang yang nak membawa agama Islam ini, orang yang nak mempertahankan iaitu Al-Quran dan Sunnah, datang sebagai fitnah, datang di ujian ataupun cacian, makian. Bahkan dalam kita mudah tengok Facebook, tengok dalam surat khabar misalnya, orang yang siapa yang mempertahankan Al-Quran, yang mempertahankan Islam akan datang iaitu fitnah ataupun disebutkan sebagai satu cabaran, ujian, fitnah yang datang itu supaya menguji orang yang nak membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Quran. Bagaimana kita melihat, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 40 Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-28, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'sh minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dalam hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, iaitu aku berwasiat kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tiap hari Jumaat kaum muslimin kita diberikan peringatan oleh khatib, ittaqullah, diberikan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para jemaah yang ada di hadapan tu semua tunduk kan. Makin ittaqullah, makin semangat khatib di hadapan, makin tunduk pula. Maksudnya dia makin faham. Kalau cerita sikit pengalaman, kalau di Mesir, khatib ni dia tak ada teks. Memang dia pergi depan tu, dia nak cerita ataupun dia nak menyampaikan khutbah tu seperti mana dia menyampaikan khutbah. Kalau ada yang tidur tu dia siap marah lagi. Jemaah yang belakang tu lah, dia kata kum ataupun bangunlah. Nah, disebutkan bagaimana peranan dalam seorang khatib itu memastikan para jemaah itu mendengar khutbah yang dibacakan. Tapi mungkinlah suasana di Malaysia ni mungkin berbeza. Kita ada teks khutbah misalnya, tapi tak ada masalah. Yang penting dari semasa ke semasa apa yang kita perolehi daripada khutbah jemaah yang disampaikan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sam'i wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan kamu taat. Ini berkaitan dengan seorang pimpinan. Kadang-kadang kita mendengar arahan. Arahan ni tuan-tuan, contohlah kita ada ketua jabatan misalnya, orang atasan. Kita dapat satu arahan, kita nak dengar pun kadang-kadang kita dah panas hati kan. Contoh. Pertama sekali yang disebut was-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh, iaitu hendaklah kamu dengar dan patuh kepada arahan kepimpinan. Yang seterusnya disebut wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, dan hendaklah kamu patuh dan taat mendengar arahan yang diberikan oleh ketua kamu, walaupun dia seorang yang dalam hadis ini disebutkan seorang hamba. Dalam sejarah ataupun sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang dilantik seorang berkulit hitam, rambutnya keriting, dilantik sebagai seorang ketua. Walaupun ketua itu mungkin ada
kekurangan ataupun tidak sama seperti kita, misalnya tidak ada kelebihan seperti kita, tapi apabila dilantik oleh di kalangan kita setelah dibuat mesyuarat, maka kita perlu patuh arahan yang diberikan oleh ketua. Yang kedua disebutkan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, iaitu apabila kamu hidup nanti, hidup selepas zaman ataupun selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan lihat banyak ikhtilaf, iaitu banyak perselisihan ataupun banyak percanggahan, adanya khilaf di kalangan kita, iaitu umat akhir zaman, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diwasiatkan ataupun diperintahkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi, dan hendaklah kamu pegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dalam hadis ini disyarahkan ataupun diterangkan dalam hadis ini apa yang disebutkan iaitu khulafa ar-rasyidin, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali yang diberikan petunjuk. Nah, disebutkan yang peralihan ataupun ganti daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi, kemudian diganti oleh khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian tabi'in, dan sehinggalah kepada zaman kita, iaitu yang disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Zaman kita ini tidak ada lagi yang disebutkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang tinggal adalah yang disebutkan sebagai golongan ulama. Sebab ulama ini disebutkan innama yashallahu min ibadihi ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran bagaimana yang disebutkan golongan yang takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ulama. Sebab apa disebutkan ulama? Mereka ini yang disebutkan yang faqih, yang tahu mengenai Al-Quran, As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada jauh dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinggalkan ataupun diberikan wasiat, iaitu harta pusaka yang tidak ada nilaian, yang disebutkan iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab zaman ni tuan-tuan, perempuan, kalau kita lihat zaman ini cukup berbahaya dan cukup kita berhadapan dengan fitnah yang cukup banyak. Kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran, kita tidak berpegang dengan As-Sunnah, maka kita akan tergelincir. Sebab percaya dan yakinlah tuan-tuan, kalaulah generasi saya, contoh saya 45 kan, generasi X ataupun Y, muda-muda, contoh 20 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, semakin jauh, semakin pelbagai cabaran yang akan hadapi. Kalau anak-anak kita, generasi yang akan datang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang disebutkan sebagai rancangan ataupun perancangan musuh-musuh Islam ini akan memastikan anak-anak kita, generasi kita yang akan datang ini akan terpesong dari Islam. Sebab tu disebutkan Islam ini, yang disebutkan Islam ini bukan religion ataupun agama, tapi lebih daripada itu, yang disebutkan Islam itu yang disebutkan sebagai ad-din, iaitu cara hidup. Cara hidup ni disebutkan sebagai the way of life, kalau orang putih sebut kan. Maksudnya kita, Islam ini meliputi semua perkara, meliputi semua aspek. Kalau kita bermula, kita bangun daripada tidur sehinggalah kita tidur semula, semuanya melibatkan, disebutkan sebagai Islam. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kamu berhadapan dengan permasalahan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, kita ada berselisih pendapat ataupun ada perkara permasalahan yang timbul, kita hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita lihat pada hari ini yang disebutkan sebagai ghazwatul fiqh, iaitu serangan pemikiran. Adanya datang pemikiran yang disebutkan sebagai sekular. Sekular ni tuan-tuan, disebutkan sekular ni, dia menghalalkan apa-apa cara. Bahkan yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan yang itu haram tetap haram, yang halal tetap halal. Tetapi sekular ini, pemikiran yang ada timbul pada hari ini, yang disebutkan sekularisme ini, yang disebutkan sebagai satu pemikiran yang menghalalkan
apa-apa cara dengan suatu matlamat. Ada dalam Quran ke tak ada dalam Quran, ada dalam hadis ke tak ada dalam hadis, dia ikut kepala otak. Itu yang menjadi masalah. Bila datang pemikiran sebegini, maka apa panduan kita tuan-tuan? Apa kita punya pendinding, kita punya orang kata ubat lah. Kalau demam tu kita makan apa? Aktifaz kan? Apa ubat nak pastikan kita pertahankan daripada datang serangan-serangan ini? Iaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan memang cabaran. Kalaulah kita berhadapan dengan golongan yang disebutkan sebagai sekular, misalnya liberal, plural, bagaimana disebutkan bagaimana hedonism, golongan yang hidup dalam keadaan berhibur. Setiap hari nak berhibur je kerja. Ini yang disebutkan antara contoh-contoh pemikiran yang bertentangan ataupun yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis ini kalau kita lihat wasiat yang cukup berat yang disambung, kalau kita lihat seterusnya dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan aduwan 'alaiha bin nawajis. Rasulullah SAW mengumpamakan berpegang teguhlah ataupun seperti mana gigi geraham, gigitlah ataupun berpeganglah dengan Al-Quran ataupun dengan hadis itu, seperti mana gigi atas yang di bawah, gigi belakang. Satu contoh perumpamaan yang Rasulullah SAW bagi itu rapat. Nak katanya gigi atas dengan gigi bawah ni begitu rapat tuan-tuan. Kita tutup mulut ni, rapat tak rapat tuan-tuan? Rapat kan? Gigi atas gigi bawah ni. Nak disebutkan di sini bagaimana perumpamaan yang Rasulullah SAW bagi. Hendaklah kita berpegang teguh. Janganlah kita rasa betul ke dengan apa yang diceritakan ataupun dalam hadis ini. Boleh guna ke? Timbul persoalan-persoalan yang meragukan kita, bahkan dalam permasalahan pada hari ini kesemuanya perlu merujuk kepada Islam. Dan kalau kita lihat contoh pada hari ini tuan-tuan, di Eropah misalnya, di Eropah berduyun-duyun yang disebutkan sebagai orang putih kan, misalnya orang barat di sana, berduyun-duyun orang yang memeluk agama Islam. Sebab mereka merasakan kehidupan mereka ini tidak ada satu nilaian yang perlu ada dalam diri mereka. Mereka rasa kekosongan. Mereka rasa perlu dalam kehidupan mereka itu satu petunjuk, iaitu yang disebutkan sebagai Islam. Di Eropah misalnya, pada pelbagai ataupun dalam isu semasa sekarang, kita lihat ramai yang kalangan bukan Islam berminat kembali nak mempelajari agama Islam. Sebab apa? Mereka merasakan kehidupan mereka ini tidak ada nilai. Setiap hari ada contoh tuan-tuan, bila malam ada hiburan, ada parti. Bila dengan anak-anak, dengan masalah sosial, mereka mencari-cari apakah kehidupan yang sebenar, apakah kehidupan yang hakiki. Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah SAW, inilah yang disebutkan Islam itu ad-din, iaitu kehidupan, cara hidup yang bermulanya daripada kita tidur sehinggalah kita tidur semula. Dan kehidupan ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan 1001 ujian. Kalaulah pada hari ini anak-anak kita pun ujian tuan-tuan, ujian yang besar kan, dan ujian kena repeat balik kan, mudah peksa apa UP kan, dalam Facebook kan, banyak Facebook kan. Tuan-tuan, di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan ujian. Bahkan orang yang disebutkan sebagai orang beriman tidak boleh lari daripada ujian. Kalau kita lihat sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling teruk ataupun yang paling hebat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah di kalangan para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat bagaimana hijrah baginda Rasulullah SAW ke Taif, sehingga berdarah mulut baginda. Ini perkara biasa yang akan dihadapi orang yang membawa agama Islam. Contoh kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ciri-ciri orang yang digelar sebagai orang-orang munafik ataupun orang
berlawanan dengan disebutkan sebagai orang yang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-97. Ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka ini yang disebutkan sebagai ya'muruna bil munkar, menyeru kepada perkara munkar. Dan yang kedua disebutkan wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka ini terbalik. Kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akan tetapi orang yang disebutkan digelar sebagai orang munafik ini, Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri mereka ini ya'muruna bil munkar, iaitu berlawanan, menyuruh kepada perkara-perkara yang jahat. Yang kedua disebutkan wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah atau melarang daripada perbuatan yang disebutkan perbuatan yang baik. Dan yang terakhir wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka ini pula tangan, menggenggam tangan. Disebutkan dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala tafsirkan mereka ini, iaitu bersifat kedekut atau bakhil. Nak sumbangkan tenaga untuk Islam itu kedekut, merasakan mereka lah cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kenapa perlu diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasakan cukuplah dengan dunia ataupun kehidupan yang kita perolehi, tidak perlu merasakan perlunya menginfakkan tenaga, buah fikiran, sumbangan apa yang kita ada untuk membantu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita yang tadi disebutkan ciri-ciri orang yang orang-orang munafik. Tapi kalau kita lihat ciri-ciri yang disebutkan sebagai ciri-ciri orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-92, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullah innallaha 'azizun hakim. Yaitu, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah daripada mereka ini menjadi penolong bagi setengah yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka ini saling tolong-menolong, iaitu menjadi penolong di antara mereka. Ya'muruna bil ma'ruf, iaitu menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada perkara-perkara yang munkar. Wa yuqimuna as-shalah, mendirikan solat. Wa yu'tuna az-zakah, memberikan zakat ataupun membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, iaitu mentaati Allah dan Rasul. Sebab tu disebutkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan mentaati yang disebutkan sebagai seorang pemerintah, wa ulil amri minkum. Kalau kita lihat dalam ayat ini bagaimana Allah SWT sebut ciri-ciri orang yang beriman, inilah ciri-ciri yang perlu ada di kalangan kita, tuan-tuan. Kalaulah disebutkan sebagai orang yang munafik di awal tadi, bagaimana kita nak elakkan, nak pastikan kita ini tergolong dalam golongan yang disebutkan sebagai orang yang beriman ini. Pastikan ciri-ciri ini kita tidak terlepas pandang dan ada dalam diri kita. Kalaulah disebutkan berkaitan dengan mentaati pemerintah, contoh misal pada hari ini kita Selangor sendiri kan, alhamdulillah berlaku krisis dalam ini isu semasa, tuan-tuan. Boleh kita sama-sama rakyat Selangor kan dapat yang disebutkan sebagai menteri besar. Bagaimana disebutkan, bila disebutkan sebagai kepimpinan ataupun pemerintah ini, tak nak berkaitan dengan yang disebutkan sebagai amanah, tuan-tuan. Amanah ini dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW disebutkan wal hizn wan nadam, iaitu penyesalan dan kesedihan. Disebutkan kepada Abu Zar Al-Ghifari bagaimana Rasulullah SAW sebut kepada seorang sahabat ini, dia meminta jawatan, tapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW iaitu
amanah ataupun disebutkan sebagai kepimpinan yang disebutkan sebagai jawatan ini, iaitu suatu kesedihan dan satu penyesalan. Sebab apa tuan-tuan? Di akhir nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menyoal kepada kita. Bukan kita orang yang beriman tidak boleh meminta jawatan, tapi kita kena pastikan siapa yang memegang itu hendaklah orang-orang yang betul layak dan menepati ciri-ciri yang disebutkan sebagai layak sebagai seorang pemerintah. Sebab disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebutkan Islam, adanya ahli, adanya rakyat, adanya pemerintah, tidak lalu. Disebutkan Islam itu meliputi semua perkara. Dalam kehidupan kita disebutkan sebagai ekonomi Islam, yang disebutkan sebagai sosiopolitik Islam, yang disebutkan sebagai muamalah Islam. Dan kesemua ini perlu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagaimana kita nak memastikan diri kita ini betul-betul mentaati pemerintah ataupun disebutkan sebagai ketua. Kalaulah kita contoh mengurusi surau misalnya, ada orang atasan bagi arahan misalnya, ikutlah kaedah ni tuan-tuan, mudah je. Yang disebutkan bagaimana, selagi mana arahan yang disebutkan yang diberikan kepada kita. Contoh kita sebagai saya seorang pelajar misalnya, yang berikan arahan oleh pensyarah misalnya, pengguru siapkan ada assignment misalnya, adanya arahan yang diberikan itu, kita perlu patuh dan taat selagi mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah je sifir. Kalaulah bertentangan, yang disebutkan tadi bagaimana orang yang menyuruh kepada ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, maka kita perlu elakkan. Selagi mana tidak melanggari ataupun tidak menjangkau daripada syariat Islam, maka tak nak perlu kita tak ada patuh. Sebab itu pada hari ini, orang yang nak membawa agama Islam ini, dia pasti akan diuji oleh Allah SWT. Tidak mudah. Islam itu datang ataupun tersebarnya Islam itu tidak dihamparkan dengan perdagangan medan merah. Bahkan sirah Qisasul Anbiya, kisah-kisah para anbiya itu membuktikan kepada kita satu dalil kepada kita, satu hujah yang begitu kuat kepada kita, menunjukkan Islam itu tersebar dengan ujian yang datang, sehingga kan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita, harta kita, anak-anak kita, keluarga kita, dengan kekayaan harta benda yang kita ada pada hari ini, yang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang seterusnya, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran, yang disebutkan di awal Quran yang dalam kita baca tadi tuan-tuan, di awal surah Al-Baqarah, bagaimana Allah menceritakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Nanti balik tuan-tuan boleh cek balik apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah di awalnya. Dan di pertengahan dalam surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana sifat-sifat yang disebutkan sebagai sifat-sifat ahli kebaikan, iaitu yang disebut orang yang beriman, yang sebenar-benarnya yang menepati ciri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang 177, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, iaitu mereka ini orang-orang yang benar, yang memastikan keimanan mereka dan mengerjakan kebajikan kepada orang lain. Dan yang kedua disebutkan mereka itu ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dia istimewa dalam Quran ni, kita perlu melihat kepada tafsir. Bukan mudah-mudah kita mungkin boleh tengok terjemahan, tapi bila kita hayati ataupun kita perolehi pengajaran daripada Al-Quran ini, dia akan memberikan satu inspirasi, motivasi kepada kita. Kadang-kadang kita ambil motivasi daripada orang lain. Maksud contoh tuan-tuan, nak pastikan motivasi kita di pagi hari, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita membaca kita punya zikir harian tuan-tuan, Al-Masturat tuan-tuan. Ini adalah motivasi kita. Contoh anak-anak tuan-tuan, ada apa, nak pastikan UPSR nak 5A, PMR nak 9A, SPM nak 12, 13A. Apa yang perlu motivasi kepada anak-anak? Kita pastikan motivasi itu daripada Quran. Pastikan anak-anak kita bagi contoh
tengah hari malam, pastikan semuanya ada berdamping dengan Al-Quran. Pengalaman di Mesir, tuan-tuan, dalam bas ni, orang Arab ni istimewa ni, dia dalam bas ni tengah berdiri, ada yang duduk sambil berdiri tu, dia tak pegang handset, dia pegang Al-Quran. Maksudnya dia ada Al-Quran kecil, dia pegang. Yang lagi tak anjuk, tuan-tuan, lagi hebat tak hebat, polis trafik yang jaga lalu lintas sempat lagi baca Quran. Maksudnya bukan masa dia tugas, masa dia punya shift tu kan, duduk kat bawah pokok tu, dia baca Quran. Maksudnya suasana ini memberikan satu motivasi kepada masyarakat. Sebab tu kalau nak kelebihan, kalau kita tengok ulama yang disebutkan alim ulama ini, mereka ini nampak sejuk je kan. Kalau kita nak jumpa orang yang contoh, kita tengok bila kita nak bertemu dengan para ulama, kita akan rasa sejuk je hati, ataupun tak tahu nak marah pun tak jadi marah kan, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka ini berdamping dengan Al-Quran. Maksudnya dalam hati ataupun dalam cahaya nur tu ada dengan Quran. Sebab itu kelebihan motivasi Quran ini kita kena ambil. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, banyak Allah SWT ceritakan kisah-kisah yang disebutkan sebagai ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang disebutkan tadi, ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang seterusnya Allah SWT ceritakan bagaimana ciri-ciri orang yang beriman ini secara lebih detail ataupun lebih perinci, bagaimana Allah SWT ceritakan dalam surah Al-Hujurat. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yaitu mereka ini orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka ini tidak ada ragu-ragu lagi, dan dengan serta-merta mereka ini berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila disebutkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tajarrud, tidak ada lain dalam akidah, dalam aspek akidah misalnya pada hari tuan-tuan, bagaimana disebutkan perkara asas, perkara pokok dalam Islam yang melibatkan akidah. Bagaimana akidah anak-anak kita, tuan-tuan. Contoh, mahasiswa-mahasiswi dalam MBTA, MBTN misalnya, kes-kes yang berlaku. Kadang-kadang kita pun terkejut, tuan-tuan. Bila habis universiti, dia elok-elok, sebelum masuk universiti eloklah, elok solat macam biasa kan. Bila habis universiti, tengok cara solat dah berbeza dah. Sebab apa? Tengok terlibat dengan ajaran Syiah. Perkara ini kadang-kadang kita ambil remeh. Bahkan dalam Islam, perkara asas, perkara pokok yang berkaitan dengan akidah ini perlu diterapkan ataupun dipasakkan secara serius. Sebab apa? Kalau disebutkan sebagai akidah, perkara pokok, akidah kita sendiri, tuan-tuan, nak tak nak bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan soalan para malaikat, ma rabbuka, bagaimana kita nak menyebut, tuan-tuan? Jawapannya, soalan-soalan bocor yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari kita dah tahu soalan bocor kan, bukan soalan yang biasa, ada bocor, tuan-tuan. Kita nak terjemahkan jawapan dengan bagaimana kehidupan kita pada hari ini. Itulah jawapannya. Kalau kita berada dalam keadaan yang baik, berdamping dengan orang-orang yang baik, berdamping dengan sahabat-sahabat, dengan kaum kerabat, dengan saudara mara, jiran tetangga yang baik, insya-Allah dengan suasana dengan Islam kita bentuk anak-anak, dengan keluarga, dengan masyarakat yang baik, insya-Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menginfakkan harta kita, insya-Allah kita dapat menerjemahkan jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, bagaimana kita baca, tuan-tuan, dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sebut apa? Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah aku beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah aku memohon, ataupun disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah aku beribadah, menyembah kepada Engkau, dan kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Kalau dalam bahasa Arab ini istimewa, tuan-tuan. Contoh kita disebutkan kalau kita nak minta bantuan, minta pertolongan kan. Kalau kita sebut biasa, aku nak minta tolongan kau kan.
kalau kita sebut hello Tuan Haji, Assalamualaikum Tuan Haji, nak minta tolong boleh? Kalau dalam Quran ni istimewa dia disebutkan dalam Nahwu Saraf ini, iyyaka na'budu, disebutkan tidak ada satu pertolongan, tidak ada yang lain melainkan Engkau-lah ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak disebutkan sini bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, tidak bersandar yang lain. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada satu yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga situasi kita pada hari ini. Bagaimana kita melihat masyarakat pada hari ini, permasalahan yang berlaku. Kunci dia, asasnya, bagaimana nak menyelesaikan masalahnya dalam masyarakat ini, perlu kembali kepada Islam. Sebab tu di barat yang macam saya ceritakan tadi, di Eropah misalnya, mereka ini tercari-cari apa itu agama yang boleh memastikan kehidupan mereka ini bermakna, adanya disebutkan sebagai nilai kehidupan. Mereka telah rosak, tuan-tuan. Anak-anak mereka telah rosak, masyarakat mereka telah rosak. Akhirnya mereka tercari-cari, yang itu menyebabkan mereka akhirnya berminat untuk mendekati dengan Islam. Alhamdulillah, kita pada hari ini telah ada suasana Islam. Dan kehebatan Islam itu, keizahan Islam itu, kita perlu tingkatkan lagi, tuan-tuan. Iaitu dengan kita yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang dipilih ataupun istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu yujahiduna fi sabilillah, iaitu berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah ada diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya keluarga yang baik, kehidupan yang baik. Maka apabila disuruhkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada satu alasan, kita tidak ada satu kekangan, bahkan kita bersedia untuk menginfakkan ataupun bersedia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan perkongsian yang sedikit pada hari ini memberikan kita motivasi yang banyak kita perolehi. Insya-Allah, mudah-mudahan kuncinya, tuan-tuan, Al-Quran itu sebagai pegangan kita, dan asas yang perlu kita pastikan kesemuanya kembali, ataupun permasalahan yang berlaku pada hari ini kesemuanya ada penyelesaian, iaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah, mudah-mudahan tak panjang dan insya di perkongsian pada malam ini memberikan sedikit sebanyak peringatan kepada kita, yang mana Rasulullah SAW banyak memberikan wasiat yang tidak ada nilaian yang lebih daripada itu, yang perlu kita pegang dan pastikan tidak ditinggalkan. Sebab pada hari ini ramai orang yang berfikir menggunakan akal lebih baik. Maksudnya dia gunakan pemikiran, dia rasa baik-baik, insya-Allah dia teruskan, tapi tidak merujuk. Contoh, tuan-tuan, kita ada apa? Kita ada handset, kita ada gadget kan, tuan-tuan. Kita kadang-kadang gadget itu diberikan satu buku panduan. Buku panduan ini nak pastikan bagaimana kalau berlaku masalah, bagaimana nak settle, bagaimana nak selesaikan. Dan pada hari ini, yang berlaku dalam masyarakat kita ini, yakin dan percayalah, semuanya boleh diselesaikan dengan pastinya. Kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada yang lain. Bahkan Allah SWT akan pastikan keimanan kita terus teguh dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan kita boleh meneruskan kehidupan kita dengan baik, dengan pastikan tidak ada keraguan, dan permasalahan-permasalahan yang lain ini akan memberikan kita lemah dalam terus berjihad di jalan Allah SWT. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.